Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami memulakan pembentangan pada pagi ini, izinkan saya untuk berpantun 4 kerat. Petang hari pergi ke pekan, pulang membawa sebungkus laksa. Hidup muhibah perlu diamalkan. Di negara Malaysia berbilang bangsa. Kami daripada kumpulan 2 akan membentangkan tajuk dari segrasi ke integrasi. Sebelum kami mulakan apa itu segrasi dan integrasi, mari saya perkenalkan. Pengenalannya. Segrasi berlaku kesan daripada dasar pecah perintah yang diamalkan oleh pihak British berdasarkan kegiatan ekonomi mengikut etnik Malaysia dalam usaha yang dilakukan oleh kerajaan cuba untuk bergerak daripada segrasi kepada kesepaduan sosial melalui proses integrasi. Integrasi antara kaum memerlukan usaha dan sokongan daripada semua pihak sama ada secara top down atau bottom up dalam merealisasikan negara Malaysia yang unggul menjelang tahun 2020. Segrasi bermaksud pemisahan atau pengasingan antara satu kumpulan etnik dengan kumpulan etnik yang lain dalam sesebuah negara. Pemisahan berlaku dalam beberapa keadaan, antaranya dari segi kawasan tempat tinggal, sistem persekolahan, kemudahan awam, surat khabar dan sebagainya. Segrasi etnik merupakan satu keadaan yang lazim di Malaysia yang mempunyai penduduk berbilang kaum. Sejarah dan asal-usul sesuatu etnik telah membuktikan bahawa perwujudan segrasi etnik ini sudah berlangsung sejak sekian lama. Di Malaysia, meskipun tanpa kehadiran pihak penjajah barat, pola segrasi ini tetap terjadi kerana atas alasan faktor amalan budaya, amalan nilai, kegiatan ekonomi dan faktor agama. Ini dapat dilihat daripada pola taburan suku kaum Malaysia yang hidup secara mengelompok berdasarkan budaya, amalan nilai, kegiatan ekonomi dan kepercayaan yang sama di sesuatu tempat. Integrasi pula fenomena yang berlaku apabila sekumpulan orang bergabung dengan seseorang di luar tanpa mengira ciri-ciri mereka dan tanpa perasaan berbeza. Tindakan integrasi sangat penting untuk semua masyarakat kerana ia membawa ahli-ahlinya lebih dekat untuk hidup bersama, damai dan hidup dalam harmoni. Definisi integrasi adalah satu proses yang menyatupadukan pelbagai kelompok dalam masyarakat melalui satu identiti bersama. Bagi negara yang berbilang bangsa, proses ini merupakan satu matlamat utama yang diusahakan agar berjaya. Kejayaan Malaysia mengekalkan keamanan dalam tempoh yang lama dengan rakyat berbilang bangsa dan kepercayaan adalah satu contoh terbaik kejayaan proses integrasi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Baiklah, seterusnya saya akan membentangkan mengenai peranan. Ada dua, peranan segregasi dan integrasi. Baiklah, peranan segregasi ini pada zaman British dulu, dia untuk mengukuhkan kedudukan kuasa politik dan ekonomi British tersebut. Seperti yang kita tahu, British dah menjajah negara kita selama ratusan tahun. Jadi mereka buat segregasi ni, contohnya seperti yang pertama, dia kaum Melayu. Kalau kaum Melayu, mereka diberikan kerja sebagai petani maupun nelayan, dan mereka ni ditempatkan di kampung-kampung pedalaman dan di pesisiran pantai. Itu bagi kaum Melayu. Contoh bagi kaum yang kedua iaitu kaum Cina. Kaum Cina mereka diberi pekerjaan seperti untuk berdagang maupun perlombongan, dan mereka ini diletakkan di kawasan pinggir bandar ataupun bandar itu sendiri. Dan yang ketiga ialah kaum India. Kaum India ini diberi pekerjaan seperti buruh dan penoreh getah, dan mereka ini diberi tempat
contohnya di estate dan ladang-ladang. Jadi pada masa sekarang ini segregasi ni tetap wujud. Contohnya dia sama ada daripada 3 perkara, iaitu pendidikan, tempat tinggal maupun agama. Okey, kita ambil untuk satu ni, pendidikan. Contohnya pendidikan ni kita tahu sekolah, contohnya budak-budak sekolah rendah, iaitu budak pelajar kaum Melayu disekolahkan di sekolah kebangsaan SK, maupun seterusnya ialah kaum Cina pula dia diberikan STKC, iaitu sekolah jenis kebangsaan Cina, dan kaum India pula STKT, iaitu sekolah jenis kebangsaan Tamil. Jadi mereka inginkan budaya kaum ini tetap diteruskan, dan diorang tak mau budaya yang dipegang ni telan zaman, ditelan zaman. Ialah itu untuk contoh, untuk contoh peranan integrasi. Seterusnya peranan integrasi. Peranan integrasi ialah memupuk kerjasama kaum, kerana sebab tak ada elemen pengasingan, dan ia fokus kepada kesatuan tu, dan ia dapat menyatupadukan kelompok dalam masyarakat, sebab perpaduan rakyat perpaduan rakyat dia menjadi teras kepada kemerdekaan negara. Perpaduan kaum ini penting bagi mengelakkan konflik antara kaum. Sebagai contohnya peristiwa 13 Mei pada tahun 1969. Diorang tak nak peristiwa ini berulang lagi. Jadi bagi jayakan peranan integrasi ini, penubuhan persatuan ditubuhkan. Macam contohnya rukun tetangga, seperti yang tempat kita tinggal ni ada rukun tetangga. Jadi oleh itu, bagi menjayakan peranan integrasi di negara kita, pengembangan tenaga dalam semua kaum, bukan je dari pihak kerajaan, namun dari semua lapisan masyarakat di Malaysia. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nakyuddin dan saya akan membicarakan tentang isu segregasi. Baik, isu segregasi yang saya buat datang yang pertamanya ialah isu kawasan perumahan, yang mana kita dapat melihat pada masa kini satu kawasan perumahan itu didominasi oleh satu kaum saja. Kita juga dapat lihat satu kawasan perumahan tu, jika yang dominannya ataupun majoritinya adalah masyarakat Melayu, maka kita akan dapati bahawa tiada masyarakat lain, etnik lain, kaum lain yang ada pada satu taman perumahan tersebut. Jika ada pun mungkin satu rumah sahaja. Ya, begitu juga sebaliknya, jika satu kawasan perumahan tu didominasi oleh kaum Cina, maka kita akan dapati tiada kaum Melayu yang akan tinggal di taman perumahan tersebut lah. Jadi sebenarnya hal ini disebabkan oleh, sebagai contoh kita ambil orang Melayu. Kebanyakan orang Melayu ini, terutamanya di kawasan bandar lah, lebih selesa untuk tinggal di kawasan perumahan yang majoritinya dihuni oleh rakan sebangsanya. Begitu juga dengan kaum-kaum lain. Sekaligus sebenarnya perkara ini menyebabkan interaksi antara kaum itu kurang berlaku dan mewujudkan segregasi perumahan. Baik, poin yang kedua saya buat datang adalah sekolah jenis kebangsaan. Isu segregasi mengenai sekolah jenis kebangsaan ini wujud, walaupun secara umum yang kita dapat lihat pemperasaan standard yang besar diadakan kepada pelajar-pelajar ini adalah sama, iaitu UPSR, PMR ataupun PT3 dan juga SPM. Namun penguasaan bahasa Melayu di kalangan pelajar India dan Cina ini, khususnya yang bersekolah di sekolah jenis kebangsaan ini dilihat masih berada di tahap yang kurang memuaskan penguasaannya. Hal ini demikian menyebabkan mereka ini tidak dapat bertutur dalam bahasa Melayu dengan fasih. Bahkan lebih teruk lagi, ada di antara mereka yang langsung tidak tahu berbahasa Melayu.
Antara faktor yang menyumbangkan perkara ini adalah kurangnya penekanan yang diterapkan oleh pihak sekolah, jenis kemaksaan terhadap penggunaan bahasa Melayu dalam berkomunikasi. Aspek ini juga didorong oleh kebanyakan murid-murid Cina dan India yang kurang menggunakan buku dan bahan bacaan berbahasa Melayu sebagai sumber utama mereka untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Sehubungan dengan itu, murid-murid Cina dan India ini sebenarnya sering mengalami masalah untuk menguasai sebutan sekaligus menyukarkan mereka untuk bertutur dalam bahasa Melayu. Dari aspek lain pula, mengapa mereka ini, penguasaan bahasa Melayu mereka ini kurang memuaskan adalah disebabkan oleh faktor ibu bapa mereka sendiri yang tidak mengambil berat terhadap penggunaan bahasa Melayu ini. Kalau dalam aspek ibu bapa tu kita boleh lihat dalam aspek kekeluargaan lah, mungkin kurangnya mereka menggunakan bahasa Melayu ini, yang mana sebenarnya bahasa Melayu ini adalah bahasa kebangsaan, perlu dikuasai oleh tidak kira etnik apa pun, yang menyumbang kepada ketidak kuasaan mereka ini terhadap bahasa Melayu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Tarizi bin Muhammad Yazid. Saya akan menerangkan isu dalam integrasi. Isu ini saya akan bawa datang dua isu, iaitu isu cuti perayaan dan juga isu politik perkauman. Isu cuti perayaan iaitu setengah negeri mengikut kerajaan negeri, ada yang mengambil satu perayaan sebagai cuti peristiwa dan ada yang tidak mengambil satu perayaan sebagai cuti peristiwa. Jika kita tengok, jika kita lihat di kalender tahunan, ada negeri yang mengambil suatu perayaan kaum sebagai cuti peristiwa. Dan contoh yang saya bawa datang di slide ialah di negeri Terengganu ada yang mengambil cuti Arafah, iaitu satu hari cuti sebelum Hari Raya Haji. Dan juga di negeri Selangor yang tidak mengambil cuti awal Ramadan sebagai cuti rasmi atau cuti peristiwa. Salah satu faktor yang kita boleh lihat hari ini ialah kerajaan persekutuan dan negeri ada masanya tidak menyelaras cuti perayaan di kalender tahunan, yang menjadi punca kepada isu cuti perayaan ini jadi satu isu yang agak sensitif dan serius oleh semua kaum. Dan kita tengok di slide sebagai contohnya, keputusan kerajaan negeri Kedah untuk tidak mengumumkan cuti peristiwa sempena perayaan Taipusam. Hal ini boleh menyebabkan kemarahan penganut agama Hindu, iaitu bangsa India dan juga sebahagian bangsa Cina, yang boleh menjejaskan ketidakstabilan perpaduan antara kaum dan membantu integrasi antara kaum. Isu kedua yang saya bawa datang ialah isu politik perkauman. Sebahagian ahli politik telah memainkan sentimen perkauman untuk populariti dan kepentingan peribadi sahaja. Sebagai contohnya yang kita boleh tengok ialah, kita boleh lihat di slide, seorang ahli politik telah mengeluarkan kata-kata rasis terhadap satu kaum untuk mendapatkan populariti. Contohnya pada musim pilihan raya umum, kita boleh tengok ada ahli-ahli politik ini yang mengeluarkan kata-kata rasis untuk mendapatkan sokongan rakyat yang terdiri daripada sebuah kaum itu. Dan ada juga kita tengok pada hari ini, terdapat sebahagian ahli politik ini sama ada dari pihak kerajaan maupun pihak pembangkang sentiasa tidak mempunyai persefahaman dalam membuat satu keputusan negara dengan memainkan sistem perkauman dengan mengeluarkan kata-kata bau perkauman itu. Dan kita boleh tengok gelaran yang paling popular dalam isu politik perkauman ini adalah gelaran rasis, yang sebenarnya boleh menjejaskan perkembangan negara dari segala aspek, daripada kemajuan ekonomi, kemajuan perpaduan kaum dan sebagainya. Dalam hal ini, pemimpin politik pada hari ini yang dipilih oleh rakyat
perlu berhenti memainkan isu perkauman ini bagi menjamin kestabilan, memelihara kesejahteraan rakyat yang berbilang kaum dan agama di negara kita. Okay, sekian, terima kasih. Tuntasnya, kepelbagaian budaya dalam negara Malaysia seharusnya tidak menimbulkan masalah perkauman. Setiap kaum maupun etnik perlu mengetahui dan memainkan peranan mereka dalam memastikan konflik perkauman supaya peristiwa 13 Mei 1969 tidak berulang semula. Di samping itu, isu-isu sensitif adalah wajar untuk tidak dipermainkan dalam arena politik maupun perbualan di kedai kopi. Hal ini dikhawatiri perkara tersebut mampu menggugat kestabilan negara kita. Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Demikianlah perumpamaan Melayu yang patut kita ambil iktibar dan pedoman untuk mengelakkan masyarakat mula berpecah belah dan sesebuah negara itu hancur. Sekian daripada tajuk kumpulan kami. Sekian, terima kasih.